Hari ni topik kita gamma camera. Pernah tak korang dengar tentang gamma camera? Okey, gamma camera ni dia ada nama lain dia juga tau. Nama dia scintillation camera dan juga angle camera. Device ni selalu digunakan oleh ahli radiologis untuk capture dengan lebih detail apa-apa sesuatu yang kepelikan dalam tubuh badan patient. Proses ini dipanggil sebagai scintigraphy kerana dia menggunakan satu kristal daripada sumber sodium iodide untuk scintillatekan radiation yang akan diekspos. Dan biasanya gamma camera ni dia nak scan gamma ray. And also bila kita dah guna mesin lain, contohnya CT scan, dan kita nak tengok lebih detail lagi, kita akan gunakan gamma camera. Kalau korang nak tahu, mesin untuk radiologi ni function dia semua sama je, iaitu nak image, untuk capture image. Semua sama. General X-ray, mobile X-ray, CT scan, MRI, sama je. Cuma dekat mana kita nak guna. Dekat mana and cara apa. Dia ada banyak cara. Contoh kalau, kenapa aku nak kena explain benda lain? Okay, macam tadi kita cakap alat radiologi tu sama je function dia. Tapi kenapa kita nak kena guna lain-lain kan? Okay. Gamma ray ni dia ada special dia tau. Special dia bila dia ada buat something yang tak sama dengan mesin lain. Contohnya dia akan injection dekat patient tu, dia akan guna satu bahan radioaktif iaitu technetium-99m, iaitu bahan radioaktif yang agak bahayalah, tapi tak bahayalah, dia just untuk medical purpose saja. Lepas tu dia punya mesin untuk gamma camera dia ikut brand. Dia tak sama semua macam contoh untuk full body je, tak. Dia ada ikut dia punya syarikat nak letak apa dalam tu. Contoh dia boleh scan apa. Ada banyak jenama dan kegunaan dia, tapi saya senaraikan 3 lah yang saya untuk contoh iaitu small field gamma camera, iaitu gamma note yang hanya bertujuan untuk mammografi, thyroid scintigraphy dan renal scintigraphy. And nombor 2, spec gamma camera iaitu cardio MDW. Dia biasanya just untuk cardio, untuk cardiac, untuk jantung, cardiac scintigraphy. And the last one is Discovery TM670DR, iaitu dia bertujuan macam CT scanner and full body spec and full body tomography. Apa itu spec? Dia spec lain iaitu SPECT, iaitu itu singkatan daripada Single Photon Emission Computed Tomography. Iaitu dia untuk analyze functioning of our internal organ. Contohnya macam hati, kita punya jantung, kita punya paru-paru. So, tadi partner saya dah ceritakan pasal apa tu gamma camera semua tu kan, macam nama dia ke apa ke. Sekarang ni korang tahu ke macam mana benda tu dioperatkan? So kat sini dia ada satu konsep yang dipanggil sebagai principle operation. So principle operation ni dia adalah flow macam mana kita nak guna mesin tu daripada awal sampai habis. First, satu bahan yang nama dia technetium-99 akan diinjek masuk dalam badan pesakit. Okay, so bila dia masuk dalam badan pesakit, dia akan masuk ikutlah. Ada yang akan masukkan bahagian tangan ke. Usually dia orang akan masukkan tangan lah, sebab banyaknya nak check dekat area jantung. Tapi macam mana kita nak tahu apa beza gambar dia? Okay, gambar simple je. Andai kata ada kawasan biru, merah, dia selalu main kontra warna yang tu je. Benda yang menggunakan tenaga paling banyak yang akan menghasilkan kontras yang paling tinggi. Dalam konsep image dia ada panggil sebagai density. Kalau density ni, kita tengoklah kalau macam dalam gamma camera ni, density dia kalau biru tu maksudnya
kawasan yang tak menggunakan tenaga banyak sangat pun, anda kata dia masuk ke kuning ataupun oren ataupun merah, maksudnya kawasan tu lah yang paling berisiko. So kalau dah serap masuk dalam tumor tadi tu, patient yang dah dimasukkan tu tadi, dia akan baring kat atas meja ni lah, kisahlah meja mana, tapi ada gambar kamera tu, dia ada meja dia akan dibaringkan dalam tu. So gambar kamera ni dia pun ada juga function CT scan, cuma since kita masuk pasal gambar kamera, function dia punya principle operation ni pun lebih kurang macam CT scan. So patient akan dibaringkan, and then ada dua tube yang akan dirapatkan, satu sebagai detector, satu lagi sebagai orang panggil X-ray tube kan, tapi ini bukan X-ray tube lah, ini mode gamma camera. So dalam mode gamma camera ni, apa yang ada dalam tu? First, anda kata dua tube tu dah dirapatkan, akan ada satu kristal yang akan serap gamma ray ni. Macam mana dia serap gamma ray? Gamma ray dia boleh tembus orang panggil badan manusia ni. So bila dia tembus badan manusia, so bila tembus tu dia akan emit merata lah gamma ray tu. So bila dia dah inject masuk, then dah dapat kawasan tu, dia akan keluar lah gamma ray tu daripada badan patient tu kan. Dia akan keluar emit. So bila emit, ada satu detector lah. Okay, so bila kata patient tadi dah emit gamma ray, cara dia nak kesan adalah dengan sodium iodide crystal tadi lah. So bila sodium iodide crystal tadi dia dapat terima, dia akan hantar ke satu part gamma camera yang dipanggil sebagai photomultiplier tube. So photomultiplier tube ni dia menggandakan sumber cahaya yang dia dapat, sebab kristal tadi dia cuma terima gamma ray dan dia tukar gamma ray tu jadi cahaya. Cahaya ni dihantar oleh foton. Namun foton itu terlalu kecil. So kalau kita terus direct ke komputer untuk image processing, kita tak akan dapat image yang cukup clear lah. Dengan photomultiplier, pada satu signal kecil dia akan besarkan sikit, besar jadi 2, 4, 8, 12 semua ada macam tu lah, sampai dah cukup lah berapa banyak dia nak kan. So dia dah tembak cukup, dia akan masuk lah ke bahagian processing dia. So bila image tu dia dah start processing semua, dia reconstruct balik lah. Adalah dia orang guna CPU dia kan, kita pun tak tahu sangat lah. So bila dia dah masuk dalam processing, dah siap proses image tu, dia akan keluar kat monitor. So dekat situ doktor boleh sahkan lah, dia orang boleh buat diagnostik dia balik, check semua tu. Ya, so itu je lah. Okay, dah habis pasal principle operation. Sekarang kita nak masuk ke setiap bahan radiologi, especially benda yang bermain dengan radiation. Gamma kamera, walaupun dia cuma gamma kamera, tapi bahan yang dimasukkan ke dalam patient tadi tu adalah bahan radioaktif yang menghasilkan gamma ray. Safety dia dekat sini simple je. First, anda kata nak buat scanning dekat badan patient tu, benda yang first wajib adalah bilik tu anti-radiation. So kawasan tu memang dah dikuarantinkan lah, tak adalah kuarantin tahap teruk. Tapi nak kata yang kuarantin tu bilik tu, anda kata kita check radiation kat luar, takkan tembus lah. Yang kedua, anda kata patient tu dah di-inject masuk dengan technician tadi, patient tu pun kena kuarantin juga. Dia tak boleh rapat dengan operator tadi, dan dia tak boleh duduk balik ke ward asal dia. So maksudnya dia kena kuarantin lah dalam bilik khas yang radiologis dah sediakan lah. Sebab apa? Sebab technician ni dia menghasilkan gamma ray. So kita tak nak orang sekeliling pun dapat juga gamma ray tu. Tapi lama ke dia orang kena kuarantin tu? Macam tak kesian ke? Kesiannya dia kena kuarantin lama-lama. Tak lama pun, 6 jam je. Tapi dalam 6 jam ke 12 jam lah kot kalau nak ikutkan konsep. Paling safe lah, dia orang play safe mungkin main atas 6 jam lah kot kan. Tapi kalau kata dalam part gamma kamera ni, macam tu lah konsep dia. So itu je lah sedikit banyak tentang principle operation, safety nak guna mesin tu. Dan kalau macam partner saya sembang tadi pun, itulah dia basically benda radiologi ni semua macam tu je, tak banyak beza. Tapi point dia adalah macam mana benda tu function.